yang tidak mendirikan solat, sedikit yang mendirikan solat. Di dalam yang sedikit mendirikan solat tadi tu, tiada baginya daripada berdirinya itu, tiada baginya bagi orang yang mendirikan solat tadi daripada berdirinya itu, yakni daripada solatnya itu, melainkan berjaga dan melainkan mengantuk. Ramai yang berqiyamul lail tapi tidak dapat mengambil faedah daripada qiyamul lailnya itu, melainkan dapat berjaga, melainkan mengantuk, melainkan penat, melainkan letih, melainkan buang masa. Tapi kalau nak dibandingkan dengan yang tidak berqiyamul lail, ramai lagi yang tidak berqiyamul lail. Katalah dalam 10 orang 4 orang aja yang mampu berdiri berqiyamul lail. Katakanlah dalam 10 orang, berapa orang yang sanggup berdiri berqiyamul lail? Kita katakanlah 4 orang aja yang sanggup. Dalam 4 orang tu tadi ada yang dapat penat saja. Dalam 4 orang yang berqiyamul lail tadi tu, dia dapat penat, dia dapat mengantuk je, buang masa, tak dapat daripada solat dia tu apa-apa faedah. Kenapa tu? Kerana di antara sebabnya, kerana di dalam tubuh badannya ada sumber yang haram. Ada sumber yang haram. Ada makanan yang haram ataupun yang syubhah. Kerana dulu kata musannif apa? Dulu bahasanya orang yang memakan haram dan syubhah itu diharamkan yang terdinding daripada yakni terdinding, dan jika muafakat baginya perbuatan kebajikan, iaitu ditolak, atasnya tidak diterima daripada. Meskipun orang yang di dalam perutnya ada benda haram, dia boleh mendirikan solat, tapi dia tak akan dapat faedah. Mana Allah tidak menerima solatnya. Orang yang di dalam perutnya ada makanan yang haram ataupun yang syubhat, Allah tidak menerima solatnya, tak terima solat. Jadi wajiblah bagi diri kita menjaga diri kita daripada memasukkan makanan yang haram, yang syubhah, ataupun usaha mencari rezeki yang haram ataupun syubhah, supaya kita terselamat daripada janjian azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara janjian azab Allah ni, tidak diterima solatnya. Solatnya tidak diterima oleh Allah. Kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Jadi banyak sebab lah, banyak sebabnya itu di antara. Banyak sebab kenapa orang yang solat tidak diterima solatnya. Banyak sebabnya. Di antaranya, di dalam perut ada benda haram. Lain, solat tanpa ilmu. Itu lain. Itu sebab lain pula. Ada orang solatnya tidak diterima oleh Allah bukan dengan sebab dalam perutnya ada benda haram, tapi disebabkan solat tanpa ilmu. Solat dengan tak ada ilmu. Contohnya dia solat dalam keadaan akidahnya salah terhadap Allah, Allah tak terima solat dia. Ataupun dia solat dalam keadaan hatinya tidak ikhlas, Allah tak terima solat dia. Dia solat dalam keadaan rukun qaulinya salah, Allah tak terima solat dia. Dia solat dalam keadaan rukun fi'linya salah, Allah tak terima solatnya. Jadi banyak sebab Allah tidak terima solat seseorang. Di antaranya, kalau dalam sini tajuk ni apa? Sebab dalam perut ada sumber yang haram. Dia makan benda haram.
dia makan babi, makan anjing, minum arak, ataupun sumber itu tadi, duit yang digunakan untuk membeli makanan minuman itu adalah daripada sumber yang usaha yang haram, menipu, duit rasuah, duit riba, scammer scam duit orang, beli makan minum, Allah tak terima. Walaupun solatnya cukup 5 waktu, Allah tak terima. Ataupun kadang-kadang solatnya tak diterima dengan sebab tidak mencukupi syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang tu tak cukup pada diri dia. Solat tanpa mengetahui kaifiat solat, Allah tak terima. Solat dalam keadaan dia tidak memahami cara sembahyang, dengan makna dia tak tahu mana yang syarat, mana yang rukun, mana bacaan yang wajib, mana bacaan yang sunat, mana perbuatan yang wajib, mana perbuatan yang sunat, dia tak tahu. Itu maksud orang yang solat dengan tidak mengetahui kaifiat solat. Kaifiat solat tu apa maksud? Cara solat. Dia solat tapi dia tak tahu cara solat. Dia buat tadi itu semata-mata meniru perbuatan orang. Dia buat tadi itu semata tiru. Tengok orang berdiri, rukuk, tidak ada sujud, dia buat macam tu. Tapi dirinya, kalau ditanya mana syarat solat, mana rukun, mana yang bukan rukun, dia tak tahu. Kata ulama tidak sah. Tak sah banget. Sebab tu kita kena ngaji bab solat, kena ngaji bab solat tu, supaya kita tahu apa syaratnya, apa rukunnya, apa yang membatalkan solat, apa yang memakruhkan solat, apa yang menjadi sebab solat kita Allah tak terima. Kena belajar. Kalau tak nanti penat lah. Ni Nabi kata ni, ramai orang yang berdiri solat tapi tak ada baginya daripada solat itu, melainkan berjaga, melainkan penat. Dan beberapa orang yang puasa tiada daripada puasanya itu melainkan lapar dan dahaga juga. Sama lah. Berpuasa tapi tak dapat faedah daripada puasa. Dia tak dapat faedah daripada puasa. Yang dia dapat apa? Lapar. Yang dia dapat lapar. Adapun faedah daripada puasanya tak dapat, pahala tak dapat. Na'udzubillah min zalik. Jadi buang masa, buang tenaga. Orang lain solat dapat faedah, kita solat tak dapat faedah. Orang lain solat dapat pahala banyak, kita solat tak dapat pahala, bahkan berdosa pula. Orang solat semakin baik, kita solat tak baik-baik. Kan di antara faedah solat apa? Menyucikan diri daripada perbuatan keji dan mungkar. Itu faedah solat. Maknanya makin banyak solatnya, makin bersih lidahnya. Makin banyak solat, makin baik matanya, makin baik telinganya, makin baik lidahnya, makin baik hatinya, makin baik kaki tangannya, makin baik perutnya. Tapi kita solat tetap suka mengumpat, tetap suka berdengki, tetap suka berdendam, tetap suka dengar rahsia orang, maksiat orang, aib orang. Solat itu tanda solat kita sia-sia. Tanda solat kita sia-sia. Apa maksud sia-sia? Tak dapat faedah. Tak dapat faedah. Na'udzubillah min zalik. Minta Allah jauhkan. Yang kita naknya makin kita solat makin jadi baik. Tu faedah solat. Makin banyak solat, makin baik matanya, tak suka tengok benda haram. Makin baik telinganya, tak suka dengar benda haram. Makin baik lidahnya, tak suka cakap benda-benda haram. Makin baik kaki tangannya, tidak berusaha membuat benda haram. Makin baik perutnya, tidak diisikan dengan benda syubhah, benda haram. Makin baik kemaluannya, tidak digunakan untuk berzina, berliwat. Makin baik kakinya, tidak melangkah ke tempat yang haram.
Makin baik hatinya, tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada ujub, tidak ada riya, tidak cintakan dunia, tidak suka bersangka jahat, suka bersangka baik, merendah diri. Itu sepatutnya ya. Itu faedah solat. Jadi banyak lagi kita nak kena baiki banyak lagi kita nak kena baiki diri kita ni. Banyak lagi dosa, banyak lagi salah, banyak lagi silap, banyak lagi tak sempurna. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tiada diterima oleh Allah Ta'ala, yakni tiada menerima oleh Allah Ta'ala sembahyang seseorang dan di dalam perutnya, yakni hal keadaan orang yang sembahyang tadi di dalam perutnya itu ada benda haram. Maka inilah jadi mana-mana orang yang dalam perutnya masih ada lagi darah daging yang tumbuh daripada rezeki yang haram, maka Allah tidak terima sembahyang, kecuali dia bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, dengan sebenar-benar bertaubat, dengan sebenar-benar menyesal, dengan sebenar-benar mengaku pada Allah berdosa, mengaku bersalah, mengaku jahat dengan Allah, berazam takkan ulang lagi sampai bila-bila, azam putus meninggalkan dosa, segala dosa maksiat yang zahir dan yang batin. Barulah kalau betul Allah lihat hatinya itu bertaubat, barulah Allah Ta'ala selamatkan daripada ancaman azab Allah Ta'ala. Itu taubat. Inilah di antara sebab-sebab kenapa kita wajib memelihara perut daripada dimasukkan benda yang haram. Itu di antara sebabnya, kerana nak menjauhkan diri daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selain daripada itu, supaya amalan kita diterima oleh Allah. Jadi kenapa kita kena jauhkan diri kita daripada memakan benda haram dan syubhat? Pertama, kerana nak menyelamat diri daripada azab Allah Ta'ala, azab neraka Allah. Kerana daging-daging yang tumbuh sumber yang haram itu, api neraka lah yang terlebih utama dengan dia. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka itulah yang terlebih utama. Itu sebab kenapa kita mesti jauhkan diri daripada makanan, minuman ataupun sumber yang haram. Itu yang pertama. Selain daripada itu, supaya amalan kita tadi diterima oleh Allah. Kerana orang yang di dalam tubuhnya ada benda haram, amalannya tidak diterima oleh Allah. Contohnya solatnya Allah tak terima. Walaupun dia solat, tapi Allah tak akan terima solat orang yang dalam badannya ada benda haram, kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Dan ada pun lebih-lebih yang halal. Ini ilmu tasawuf ni, ilmu nak mengajar kita akhlak, nak mengajar kita adab, nak mengajar kita akhlak. Ini peranan ilmu tasawuf, nak mengajar kita adab, nak mengajar kita akhlak. Maksudnya, kalau di atas dunia ini kita suka makan makanan yang haram ataupun yang syubhat, kita tidak berakhlak.
Tak berakhlak. Dia seorang Muslim yang tidak berakhlak. Dia seorang Muslimah yang tidak berakhlak. Dia seorang mukminah yang tidak berakhlak seandainya dia memakan benda haram ataupun mencari rezeki dengan cara yang haram. Dia tidak ada akhlak. Bukan sekadar itu, nanti diazab pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalannya tidak diterima oleh Allah. Maka rugilah. Dunia ni tempat beribadat. Dunia ni lah kesempatan sekali untuk kita beribadat sebanyak mungkin agar ibadat kita diterima oleh Allah. Tiba-tiba apabila ada dalam badan kita ni benda haram, Allah tak terima ibadat kita. Penatlah kita beribadat. Apa bekalan yang kita nak bawa? Apa bekalan yang kita nak bawa nanti? Bekalan apa yang kita nak bawa balik nanti dalam kubur? Kalau dah amalan kita Allah tolak, amalan kita Allah tak terima, apa bekalan yang kita nak bawa? Sebab tu kena jauhkan diri daripada makan makanan yang haram dan syubhah, ataupun daripada mencari rezeki yang haram ataupun syubhah. Kalau boleh berhenti ya, cari kerja lain daripada berpanjang-panjangan mendapat rezeki yang syubhah. Daripada berterus-terusan, baik berhenti. Tapi payah nak berhenti. Dah dapat ribu-ribu nak berhenti payah. Dah dapat ribu-ribu, dapat belah-belah ribu nak berhenti payah. Dan baik, ada pun yang lebih-lebih daripada yang halal. Okey, sekarang ni masalah lain pula. Bagaimana cara kita nak mencari rezeki yang halal atas dunia ni? Kalau yang haram, yang syubhah, kita dah tahu dah faham dah, musannif dah terangkan pada kita, memang tak boleh. Makanan makna rezeki yang haram, rezeki yang syubhah memang tak boleh. Tak ada jalan yang membenarkan, tak boleh, sama sekali tak boleh. Faham dah situ. Yang halal macam mana pula? Yang halal macam mana pula? Dan ada pun ni nak ajar lah ni. Ni ulama nak ajar kita supaya menjadi orang ataupun menjadi muslim mukmin yang beradab, yang berakhlak dalam mencari rezeki yang halal sini. Maka bahawasanya ubad, kebinasaan ubad, yakni orang yang mengerjakan ibadah, orang yang mengerjakan ibadat, orang yang banyak mengerjakan ibadat, merupakan satu kebinasaan di sisi mereka, merupakan satu kecelakaan di sisi mereka, merupakan satu kebinasaan di sisi mereka, merupakan satu kerugian di sisi mereka. Siapa tadi? Orang yang ahli ibadat. Ubad di mana? Orang yang ahli ibadat. Jadi orang yang ahli ibadat, kita ni bukan. Kita bukan ahli ibadat. Kita bukan ahli ibadat. Kita ahli maksiat. Bukan kita ahli ibadat, kita ahli maksiat. Orang yang ahli ibadat, di sisi mereka mencari rezeki yang halal dalam keadaan berlebih-lebih adalah merupakan satu kebinasaan. Boleh faham? Di sisi ahli ibadat, di sisi ahli ibadat berlebih-lebih dalam mencari rezeki yang halal itu merupakan satu kebinasaan. Ada pun di sisi kita orang awam ni tak ada apa. Sisi kita orang awam ni, ahli maksiat ni, tak ada apa. Dah halal, pulun lah. Betul? Kita dah halal, pulun lah. Dulu haram,
Dulu syubhah, memang kena tinggal, mau tak mau kena tinggal. Ini dah halal. Halal bukan haram. Pada kita dah halal, pulun lah. Apa lagi, dah halal, kita pun pulun lah sebanyak-banyaknya, kumpul lah sebanyak-banyaknya. Tapi di sisi ahli ibadat, oh tidak. Meskipun halal, tak boleh berlebih-lebih. Meskipun rezeki itu halal, tak boleh nak berlebih-lebih, nak mengambil lebih daripada qadar hajat. Tak boleh, kata mereka, di sisi ahli ibadat. Kita bukan ahli ibadat, kita ahli maksiat, kita lara, kita ahli dunia. Kita ahli dunia, bukan ahli ibadat. Dan bala bagi ahli ijtihad, di sisi orang yang bersungguh-sungguh nak mendekatkan diri dengan Allah, berlebih-lebih mencari yang halal, itu adalah satu bala di sisi mereka. Pada mereka tu satu bala. Berlebih-lebih dengan halal tu bala di sisi mereka. Maka bahawasanya, kerana bahawasanya aku ta'ammul, aku amat-amati, aku perhati, aku periksa. Kata Imam Ghazali, aku perhati, aku selidik, aku periksa, aku kaji dengan sebaik-baik penelitian. Maka aku dapat padanya 10 kebinasaan daripada usul ini kelakuan. Jadi bila aku tilik betul-betul, perhati betul-betul, kaji betul-betul, selidik betul-betul, ada 10 kebinasaan dalam berlebih-lebih pada mencari rezeki yang halal ni. Orang yang ada mata hati, orang yang tajam ilmunya, tajam mata hatinya, nampaklah ni. Kita ni tak ada ilmu. Sebab tu pandangan kita tak tembus. Pandangan kita tak tembus, tak nampak pun. Pada kita dah tak ada salah dah. Pada kita tak ada salah. Sebab apa? Rezeki halal. Betul tak? Apa nak salah? Rezeki halal. Kutiplah banyak-banyak, pulunlah banyak-banyak, simpanlah banyak-banyak. Rupanya di sisi ahli ibadat, ahli ijtihad, dah boleh bawa binasa juga benda halal. Pertama, ni tengok, bahawasanya di dalam membanyakkan makanan itu, makna makanan yang halal. Ini bukan nak cerita makan haram ni, ini cerita makan halal ni. Bahawasanya di dalam membanyakkan makan makanan yang halal itu, maksudnya mengkeraskan hati. Hati boleh jadi keras. Hati boleh jadi keras. Keras hati dengan sebab banyak makan yang halal. Dengan makan berlebih-lebih makanan halal ni, boleh jadi asbab mengkeraskan hati, tidak melembutkan hati. Sebab tu mereka banyak berpuasa. Kerana dengan berpuasa itu mensedikitkan makanan yang halal. Dengan mensedikitkan makan makanan yang halal itu boleh melembutkan hati. Kalau keras hati, sebab apa keras hati? Banyak makan makanan halal. Oleh yang demikian, tadi katanya merupakan kebinasaan. Bagi ahli ibadat ni satu kebinasaan. Kalau dah hati keras, bagaimana nak beribadat?
Kalau hati keras, tak boleh terima nasihat, tak terima pelajaran, tak terima teguran, tidak merasa kerugian akhirat, tidak merasa keuntungan ibadah. Itu bila kerah hati tu. Kerah hati, kita tak akan terpanggil dengan amal soleh. Bila hati kita keras, hati kita tidak akan terpanggil untuk melakukan amal soleh. Itu kerah hati. Akibat kerah hati, kita tidak akan terpanggil dengan untuk melakukan amal soleh. Kita tidak akan merasakan rugi tidak beramal soleh, tak merasa rugi. Tidak boleh menerima nasihat, ilmu yang bermanfaat tidak masuk ke dalam hati yang keras. Jadi banyak bala dia. Tidak merasakan dosa apabila melakukan dosa. Tidak merasa berdosa apabila melakukan dosa. Itu kerah hati. Jadi bagi orang ahli ibadat, itu satu kebinasaan bagi diri mereka. Nampak tak? Pada mereka bila kerah hati ni, binasalah. Nasihat tak nak dengar, rasa tidak rugi bila meninggalkan ibadat, rasa tak terpanggil nak melakukan amal soleh. Bila buat dosa tak rasa berdosa, tidak kasihkan akhirat, kasihkan dunia. Itu semua akibat daripada keras hati. Ilmu manfaat tak masuk. Tidak ada sifat belas kasihan terhadap orang lain. Itu kerah hati. Tak ada sifat belas kasih pada orang lain. Kerah hati. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah. Baik. Yang pertama tadi apa? Banyak makan tu boleh menjadikan keras hati. Ni banyak makan halal Kalau makan haram, banyak haram, jangan kata keras, mati hati tu. Kalau banyak makan haram, mati hati terus. Bukan keras hati, mati hati terus. Ni banyak makan yang halal ni. Banyak makan halal boleh menjadi sebab keras hati. Jadi di sisi ahli ibadat, kerah hati ni satu bala, sebab tidak akan memajukan mereka pada ibadat. Macam mana nak banyak ibadat kalau kerah hati? Orang yang nak banyak ibadat ni sebab hatinya tertarik dengan ibadat. Lepas tu dia nak buat lagi, nak buat ibadat ni, nak buat tu, nak baca Quran, nak wirid, nak baca salawat, nak berzikir, nak bertahlil. Tu sebab hatinya sentiasa tertarik dengan ibadat. Tapi kalau kerah hati, tak rasa tertarik dengan ibadat. Orang yang lembut hati, bila dengar nasihat, dia akan terima nasihat, dia akan insaf, dia akan terima nasihat. Tapi kalau kerah hati, tak akan terima nasihat. Dia tak terima nasihat, macam mana nak maju dalam ibadat? Dan menghilangkan akan cahayanya hati. Jadi kalbu kita ni, hati kita ni tidak bercahaya, gelap. Banyak makan halal tadi menggelapkan hati. Bila gelap, tak nampaklah akhirat. Orang yang hatinya nampak akhirat ni bila hatinya cerah, hatinya terang. Hati terang akan nampak akhirat. Hati terang akan nampak keuntungan akhirat. Dia akan terpanggil dengan benda-benda yang dibangsakan kepada akhirat. Dia akan terpanggil.
Dia akan nampak, dia akan seronok dengan Allah Sayyidina Muhammad. Dia akan biasa terpanggil dengan harapan-harapan baik yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah, keampunan Allah, rahmat Allah, redha Allah, pahala. Bila hatinya terang, dia akan nampak kebaikan, dia akan nampak kejayaan, dia nampak keuntungan. Tapi kalau hatinya gelap, tak nampak akhirat. Sebab mata hati kita ni Allah jadikan untuk memandang akhirat. Mata hati Allah jadikan pada hati kita ni. Hati kita ni ada mata ni. Mata hati orang panggil. Jadi bila dah mata hati gelap, tak akan nampak akhirat. Kerana Allah jadikan mata hati tu untuk memandang akhirat. Mata kita ni untuk memandang dunia. Mata ni ni mata yang kelip-kelip ni untuk memandang dunia. Mata hati untuk memandang akhirat. Jadi kalau mata hatinya dah gelap, takkan nampak akhirat, takkan terpanggil. Sebutlah tentang kelebihan akhirat, keuntungan akhirat, kejayaan akhirat, kelebihan akhirat, tak nampak. Tak nampak, tak rasa terpanggil, takkan ada usaha nak ke situ sebab tak nampak. Orang yang nak pergi kepada sesuatu tempat ni, bila dia nampak, bila mata dia nampak benda tu elok, benda tu hebat, benda tu indah, benda tu cantik, dia akan nak pergi situ. Tapi kalau tak nampak, macam mana nak pergi? Mata kita ni, buat contoh mudah. Mata kita ni, mata lendir kita ni, bila nampak satu tempat tu hebat, cantik, indah, seronok, ada tak timbul kehendak nak pergi? Ada kan? Mesti ada kehendak nak pergi, keinginan nak pergi. Nak pergi lah, sebab apa? Baru ni tengok dekat dalam tu, dia orang tunjuk tempat tu baru buat, tempat tu seronok, cantik, ada macam-macam lah benda sedap-sedap duk tengok dengan mata, rasa terpanggil nak pergilah. Nak pergi lah. Maka dia akan ada usaha nak menunaikan hajat dia, nak pergi lah, kumpul duit ke, lapangkan masa ke, begini dan begitu ikutlah. Begitulah sebaliknya. Kalau mata lendir kita ni buta, gelap, tak nampak benda tu tadi indah, lawa, cantik, seronok, takkan ada kehendak nak pergi. Tak tertarik pun, takkan rasa tertarik, takkan rasa nak pergi sebab buta, tak nampak. Begitulah juga mata hati ni. Bila mata hatinya buta, tak nampak akhirat, tak nampak yang nama nikmatnya akhirat, nikmatnya akhirat, kebaikan akhirat, keindahan akhirat, keseronokan akhirat, keuntungan akhirat. Dia takkan nampak. Bila tak nampak, takkan tertarik nak pergi, takkan ada keinginan nak buat benda-benda akhirat sebab mata hatinya tak nampak. Ceritalah macam mana pun. Mari kita mengaji, nanti begini. Mari kita jadi pemaaf, mari kita jadi orang yang merendah diri, mari kita menjadi orang yang mengenal Allah. Mari tak nampak, tak ada apa. Sebab mata hati buta, gelap. Jadi di antara sebab gelapnya hati kerana banyak makan makanan yang halal. Banyak makan makanan yang halal. Pada kita orang awam ni dah halal belasah je lah, ada? Pada kita lah, orang awam ni dah halal belasah je lah, sampai terik perut kita. Makan dah halal. Pada ahli ibadat dah tak boleh macam tu, kata dia, tak boleh, merugikan nanti. Jadi ingat tu, banyak makan yang halal. Yang pertama, mengkeraskan hati. Yang kedua, menggelapkan hati, hilang cahaya. Hati kita makin hilang cahaya. Dan diriwayat daripada Nabi SAW bahwasanya bersabda, la tumitul
qalba bikathrati ta'am wasyarabi fa innal qalba kazzar'i yamutu idza kathura alaihi al-ma'. Jangan kamu matikan hati dengan membanyakkan makan, kata Nabi SAW. Nabi pesan kan? Nabi pesan pada kita, Nabi nasihat lah. Nabi bagi nasihat pada kita la tumitul qalba. Nabi kata jangan kamu wahai sekalian muslimin mukminin, jangan kamu mematikan kamu akan hati. Jangan kamu matikan hati kamu, kata Nabi SAW. Mati dengan apa ya Rasulullah? Bikathrati ta'am, dengan banyak makan. Nabi kata jangan kamu matikan hati kamu itu dengan banyak makan. Nabi pesan la tumitu, la tumitu, jangan kamu sekalian muslimin mukminin, la tumitu, jangan wahai sekalian kamu mematikan akan hati bikathrati ta'am, dengan banyak makan. Jangan. Maksudnya dengan banyak makan boleh mematikan Siapa yang kata ni? Nabi SAW. Adakah Nabi dusta? Mustahil. Nabi tak bohong. Nabi tak bohong. Wajib kita percaya dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Dengan banyak makan mematikan hati. Jadi kena kurangkan makanlah. Baiknya berpuasalah. Puasa itu yang lebih baik wasyarabi, maknanya jangan kamu matikan hati kamu wahai muslimin mukminin dengan banyak makan dan banyak minum. Kerana dengan banyak makan dan banyak minum yang halal tadi boleh mematikan hati, kata Nabi. Fa innal qalba, maka sesungguhnya hati itu kazzar'i, hati itu seperti tumbuhan, seperti tanaman. Hati kita ni Nabi kata macam tanaman, macam tumbuhan. Yamutu, matilah ia zara' tadi, idza kathura alaihi al-ma'u, apabila banyaklah di atasnya air. Air kalau terlalu banyak mati pokok. Dia nak kena sedang-sedang. Kalau banyak air mati pokok. Bukan kata tambah subuh ni, tambah maut ni, mati. Jadi kalau tak ada pun tak boleh, tak ada air pun tak boleh. Tak ada air tak boleh, mati juga. Terlalu banyak air pun tak boleh tak mati. Dia kena sedang-sedang, tengah-tengah. Maksudnya makan begitulah. Kalau tak makan langsung tak boleh, meninggal juga kita pada adatnya. Tapi kalau banyak sangat makan pun tak boleh juga, mematikan hati, kata Nabi SAW. Jangan kamu mematikan hati dengan membanyakkan makanan dan minuman. Nabi pesan pada kita. Nabi pesan pada kita. Ini akhlak, ini adab yang Nabi ajar. Siapa ikut, inilah yang terbaik. Tak ada dah yang lebih baik daripada Nabi SAW lagi dah. Siapa punya cadangan yang terlebih baik nak dibandingkan dengan cadangan Nabi SAW? Nabi lah yang terbaik. Betul? Kita mesyuarat, kita bagi keputusan. Tiba-tiba Nabi datang bagi keputusan Nabi. Tinggal semua lah. Tinggal semua. Bila Nabi bagi pandangan Nabi, habis tinggal semua lah. Sebab dia yang terbaik sekali. Sebab dia tak cakap melainkan wahyu daripada wahyu Allah Ta'ala. Tapi kalau kita degil juga, kita kerah kepala juga, kita tak nak dengar juga, terimalah akibat dia. Terimalah akibat dia tadi. Kita nak juga makan banyak, kerahlah hati kita, matilah hati kita. Sebab Nabi dah pesan dah, jangan kamu matikan hati kamu dengan banyak makan dan banyak minum. Kita tak nak dengar. Kita nak juga banyak makan, nak juga banyak minum. Kerahlah hati kita. Tu yang payah nak dengar nasihat tu. Tu yang bila sebut tentang akhirat tak rasa terpanggil tu.
Dah hati mati, hati keras, nak buat macam mana dah? Maka bahawasanya hati mati itu seperti perumahan. Nabi kata hati itu seperti perumahan, tanaman lah. Apabila banyak atasnya air, bila banyak air, matilah pokok tadi tu. Dia kena sedang-sedang lah. Dan telah diserupa yang demikian itu setengah oleh orang yang salihin dengan maidah. Ada pula orang salihin menyerupakan seperti maidah. Maidah ni apa? Perut lah. Perut perut besar tu maidah. Maidah ni seperti periuk yang duduknya di bawah hati, menggelegak dan wapnya terangkat kepadanya. Maka banyak wapnya itu mengkeruhkan di hati dan mengkerahkan dia di hati. Jadi perut kita ni, ada orang-orang soleh buat perumpamaan, perut kita ni kan duduk hati kan ke atas, perut belah bawah. Jadi makin banyak makanan dalam perut kita ni, makin banyak wapnya. Makin banyak wapnya yang naik ke atas, yang akan terkena kepada hati tadi tu. Makin banyak wapnya, makin cepatlah hati itu mati ataupun keras hati. Jadi seperti periuk, perut kita tu seperti periuk. Bila banyak makan, menggelegak. Makin banyak menggelegak, makin banyak wapnya yang akan naik wapnya ke atas dan mengkeraskan hati yang berada di atas tadi tu. Jadi bukan tak boleh makan, boleh, tapi hati-hati, jangan terlalu banyak. Kerana banyak makan, meskipun yang halal, boleh memberi kesan yang tidak baik juga pada hati kita. Malah pada anggota zahir pun begitu kan. Boleh menimbulkan macam-macam penyakit. Sebab makan banyak boleh menimbulkan macam-macam penyakit. Penyakit zahir pun ia, penyakit hati pun ia juga. Penyakit hati pun ia juga, sebab banyak makan. Itu pesan Nabi SAW. Siapa ikut, beruntunglah dia. Siapa tak ikut, rugilah dia. Yang keduanya, itu tadi ditilik oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Bila ditilik dalam bab banyak makan halal ni, dia dapat jumpa 10 kebinasaan. Ni kebinasaan yang pertama tadi apa? Kena ingat, kena sematkan dalam diri kita, supaya kita boleh ingat selalu, waspada selalu. Yang pertama, makan halal yang banyak, makan halal berlebih-lebih, boleh mengkeraskan hati, boleh menggelapkan hati. Menggelapkan hati, mengkeraskan hati. Akibat daripada gelap hati, keras hati, tak tertarik, tak ada minat nak buat ibadat, tak rasa rugi kalau buat dosa dan maksiat. Tak rasa rugi bila buat dosa maksiat, tak rasa rugi. Tak rasa rugi hilangnya pahala ibadat. Sebab tadi kalau mengumpat, dia mengumpat, dia tak peduli. Dia tahu mengumpat tu menghabiskan pahala dia, tapi dia tak kisah. Dia bukan tak percaya, dia percaya kan. Bila sebut hadis Nabi kan, Nabi kata berdengki tu menghapuskan segala pahala amal kebajikan. Dia tahu. Dia tahu. Tahu tak Nabi kata kalau berdengki Allah padam semua kebaikan? Tahu. Betul ke tu? Betul sungguh, Nabi tak tipu. Tapi bagi orang yang keras hati, mati hati, dia tak kisah pun. Kalau kata pahala amal habis, dia tak peduli. Dia kata nak habis-habis kan. Tu keras hati. Kalau orang hatinya lembut, ya Allah takut, ya Allah na'udzubillah, kalau dah habis ganjaran pahala kebajikan, kalau aku mati, apa yang aku nak buat? Apa bekalan aku dalam kubur besok? Kalau semua pahala Allah dah hapuskan sebab dengki, sebab mengumpat, sebab ujub. Itu kalau hati lembut. Tapi kalau hati keras, dia tak peduli. Padam-padamlah, hapus-hapuslah. Dia tak tahu. Dia tahu. Dia bukan tak yakin, dia yakin, tapi dia tak rasa tak kisah. Dia tak rasa tak kisah. Kalau tanya dia, awak percaya tak tentang hadis Nabi yang mengatakan orang mengumpat, orang berdengki itu menghapuskan segala pahala amal kebajikan? Tahu. Awak yakin ke? Nabi kata hapus segala pahala amal? Yakin.
Tapi kenapa kamu suka mengumpat, suka berdengki, sedangkan kamu yakin apa yang Allah kata tu makna menghabiskan segala pahala amal kebajikan? Sebab pada dia tak ada merugikan apa. Dia tak ada rasa rugi sebab hatinya keras ataupun hatinya dah mati. Na'udzubillah. Sebab tu tadi kata orang hati mati ni dia tak ada rasa rugi. Tapi kalau rugi yang bangsa dunia dia berasa, rugi yang bangsa akhirat dia tak berasa. Nak habis pahala, habis dah. Na'udzubillah. Cuba kita bayangkan, dalam seronok kita berdengki, dan seronok kita mengumpat, Allah ambil nyawa kita. Apa kebajikan kita nak bawa? Apa pahala kebajikan kita nak bawa? Dah tak ada dah, habis dah. Bawa lah dalam liang lahat tu, buat dosa semata-mata dosa, satu pahala pun tak bawa. Sebab habis dah dengki dia. Sebab tu jangan main-main. Nabi bukan cakap saja. Sebab tu orang yang yakin dengan Rasul, yakin dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasul, kemudian hatinya bersih, hatinya celik, hatinya tak buta, hatinya tak keras, dia akan takut dengan janjian azab tu. Takut habis pahala. Sebab tu dia jaga, dia tak nak mengumpat, dia tak nak berdengki, dia tak nak mengumpat, tak nak berdengki, sebab dia takut habis pahala. Nanti kalau dalam habis pahala tiba-tiba mati pula, habis. Allah kita tak berasa sebab hati kita dah mati. Hati kita keras, sebab tu tak kisah tu. Sebab tu kita tak kisah, dengki tak habis-habis, mengumpat tak habis-habis, sebab hati kita keras ataupun hati kita mati. Nasihat pun tak nak pakai, nasihat pun tak masuk. Nampak tak tu, banyak rugi ke hati ni banyak rugi. Nasihat tak masuk. Orang bagi nasihat tak peduli, tak ada rasa takut dengan ancaman Allah. Na'udzubillah. Tak ada rasa takut dengan ancaman Allah. Cakaplah tentang neraka, cakaplah tentang azab, tak ada rasa apa. Tapi kalau ancaman dunia, takut, berasa. Jaga berbaik. Ni ekonomi dah ni, duit dah nak habis ni. Kalau duit dah habis nanti macam mana? Risau. Dia risau. Tapi kalau maksudnya, kalau kebinasaan, kerugian yang bangsa dunia, dia akan berasa. Tapi kalau kerugian yang bangsa akhirat, dia tak ada rasa apa pun. Na'udzubillah min zalik. Minta Allah jauhkanlah. Dan keduanya, bahawasanya di dalam membanyakkan makan, dalam banyak makan yang halal ni cerita makan halal. Di dalam membanyakkan makan halal itu fitnah bagi anggota, membawa fitnah kepada anggota dan membangkitkan dia di anggota bagi yang berlebih-lebih dan kebinasaan. Maka bahawasanya seorang laki-laki apabila ia kenyang, pongoh, dia gopoh lah dia, dan ingin dan suka matanya melihat kepada barang yang tiada memberi faedah daripada yang haram, atau lebih-lebih pada yang sia-sia, dan telinganya bagi mendengar kepadanya yang sia-sia, dan lidahnya berkata kepadanya yang sia-sia, dan faradnya kepada keinginan, dan kakinya berjalan kepadanya yang sia-sia. Itu maksudnya, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, apabila kita ni hamba ni banyak memakan makanan yang halal, makanan halal banyak, melampau, berlebih, dia akan mengkuatkan anggota-anggota kita ni untuk buat benda sia-sia. Itu maksudnya. Dia akan mencergaskan, memberi kecerdasan kepada anggota kita membuat benda yang sia-sia, yang lara-lara, silap-silap, yang haram-haram. Dia akan tertarik ke situ akibat daripada makan makanan yang halal berlebih-lebihan. Dia akan jadi apa? Mata
dia akan jadi mata kita ni akan jadi seronok nak tengok benda sia-sia ataupun benda haram. Tu kesan daripada banyak makan yang halal. Dia bagi semangat pada mata ni melihat benda lara ataupun benda haram. Ni Imam Ghazali kata ni, dia dah selidik, dia dah kaji dah. Dia dah selidik, dia dah tilik, dia dah kaji kan. Tadi kan dia dah kata apabila aku tilik, tilik ni bukan tengok sebarang lah pun. Tilik ni kaji selidik, tu tilik. Renung betul-betul sehabis-habis renung. Tu kaji, duk perhati betul-betul. Imam Ghazali punya perhati tak sama macam kita. Kita perhati dengan kebodohan, Imam Ghazali perhati dengan kealiman dia, keilmuan dia. Jadi bila dia perhati betul-betul, dia selidik, kaji betul-betul, asbab daripada makan banyak, mati hati, gelap hati, keras hati, kemudian menggalakkan anggota membuat benda yang lara-lara, benda yang sia-sia ataupun yang haram. Mulalah mata suka tengok benda lara, mulalah mata suka nak tengok benda haram. Telinga pula suka nak tadah dengar benda lara, benda sia-sia, dan suka nak tadah dengar benda haram. Kalau orang mengumpat, dia suka nak tadah dengar. Kalau buka rahsia orang, rahsia tentang rahsia orang, samalah juga kalau dekat TikTok ni, kalau lalu benda-benda yang cerita pasal kalau macam apa cerita pasal aib rumah tangga, dia suka baca tu, dia suka baca tu. Kalau jenis cerita pasal aib rumah tangga, dia suka baca. Dia baca, dia seronok baca. Padahal orang ni cerita tentang aib rumah tangga dia ni, dah tentulah tak baik tu, tak baik lah tu. Bila dia ceritakan aib rumah tangga dia, tak kira lah cerita tadi laki-laki, yang menceritakan dalam media tadi tu laki-laki, atau yang menceritakan tadi perempuan, dia ceritakan aib dia, yang laki-laki cerita aib bini, yang bini cerita aib laki, dah tentu tak elok lah tu. Tu nama tak elok. Dia kalau elok, dia tak ceritakan dekat media, betul? Kita ni kita suka dengar dah. Kita tak apa, tak swipe. Kita tak swipe. Kita duduk dengar. Macam tu laki dia jahatnya laki dia. Tak sangka laki dia tu kalau yang cerita tadi perempuan dah. Yang ni tak sangka bini dia macam tu perangai bini dia. Tak elok betul perangai bini. Kita suka dengar, kita suka baca. Itu menunjukkan hati kita tak hati kita tak elok. Hati kita tak elok. Hati yang elok, dia hanya nak dengar, nak tengok benda baik-baik. Jadi kita boleh nilai hati kita sebenarnya. Kita boleh nilai hati kita. Kalau suka baca, suka tengok benda haram, tu tanda hati kita tak elok lah tu. Hati kita banyak sifat haram lagi dalam hati kita. Dalam hati kita masih banyak lagi memiliki sifat yang haram-haram. Sifat mazmumah tu bukan sifat haram Kalau tak haram, kenapa Allah larang? Suka dengar aib orang, haram. Sifat tu sifat yang Allah benci, sifat mazmumah, sifat Allah benci. Kita suka dengar, suka baca aib orang, suka dengar aib orang, tu menunjukkan hati kita tak elok. Kalau hati kita elok, tak nak dengar, tak ada kena-mengena, tak nak dengar, kita akan swipe. Tapi bila kita dengar, tu menunjukkan ada masalah pada hati kita. Jadi jangan kita senang nak cam, nak cam hati kita, baik tak baik tu. Macam lah tu. Kalau laki-laki dia ceritakan aib bini dia rumah tangga dalam media, dia orang tak baik, dia laki-laki yang tak baik. Kalau orang perempuan, dia suka dengar, dia suka ceritakan aib laki dia kat media, tu bini yang tak baik.
Kita pula suka dengar dengan kita tak baik. 2 kali 5 kong kali kong, kong kang. Duduk pengen kong kang. Sama je. Dan kalau dia tahu, kalau dia baik, dia takkan cerita aib dia meskipun betul. Ada tempat yang betul. So cerita ni cerita dengan Tok Kodi tu. Apa cerita dengan Tok Kodi? Cerita dengan Tok Mufti, cerita dengan Tok Qadi. Jangan duk umum dalam media. Nanti orang tahu keaiban suami kamu, nanti orang tahu keaiban isteri kamu. Itu menunjukkan kita tak baik. Orang yang baik dia akan jaga aib orang lah. Itu sifat orang baik. Sifat orang yang baik, dia akan jaga aib orang lain. Dia akan tolong, dia akan sorok aib orang lain. Tapi orang yang tak baik, dia akan dedahkan aib orang lain. Itu je pencaman dia. Kalau kita ada kawan-kawan, kawan-kawan kita suka cerita aib suami dia, suka cerita aib bini dia, tu kawan yang tak baik. Tu kawan yang tak baik. Senang je nak cap senang je nak cap. Kita ada kawan, contohlah kawan kita lelaki, dia suka cerita pasal aib bini dia, tak ada kena-mengena pun. Dia suka cerita dengan kita tentang aib bini dia. Dia kawan yang tak baik. Dia kawan yang tidak berakhlak. Dia kawan yang tak tahu menjaga aib keluarga dia. Begitulah juga dengan kalau perempuan, dia suka cerita tentang laki dia, cerita yang tak elok tentang laki dia. Dia seorang isteri yang tak baik. Na'udzubillah min zalik. Banyak sekarang ni. Apa hukum tawasul? Harus. Jangan ikut Wahabi. Wahabi kata syirik. Wahabi dia tahu syirikkan orang. Wahabi dia tahu nak mensyirikkan orang. Tawasul dia kata syirik. Dia pun tak tahu syirik itu apa maksud. Orang syirik-syirik ni orang menyengutukan Tuhan. Bila mengiktikad makhluk boleh memberi macam Tuhan, baru syirik. Tawasul bukan minta dengan wali. Kita sebut je nama wali tu. Ya Allah, kabulkan doaku dengan berkat Imam Ghazali, ya Allah. Itu tawasul. Bukan minta dengan Imam Ghazali. Faham? Ya Allah, aku ada hajat ni, aku dalam kesusahan, aku dalam kepayahan ni, ya Allah. Aku ada hajat begini, ya Allah. Tolonglah, kabulkanlah, permudahkanlah hajat aku ni, ya Allah, dengan berkah kemuliaan kekasihmu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kabulkan doa aku, ya Allah. Jadi minta pada siapa tu? Minta pada Allah ke minta pada Imam Ghazali? Minta pada Allah. Dah syirik dah. Syirik ni kalau minta pada Imam Ghazali. Wahai Imam Ghazali, tolong bagi aku rezeki, kerana kau ada kuasa macam Tuhan, kau boleh memberi. Itu baru syirik. Maksud syirik apa? Menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan makhluk dengan Allah. Contohnya, apabila seorang itu beriktikad Nabi Muhammad SAW ada kuasa seperti Allah, syirik. Dia beriktikad Nabi Muhammad SAW ada kuasa macam Tuhan, syirik. Sama je. Bagaimana suami yang suka siapa yang mulutnya keluar benda tak elok, dia tak elok lah. Dia tak kira laki, tak kira perempuan. Siapa mulutnya suka cakap benda haram, dia tak elok. Sebab Nabi tak ajar akhlak macam tu, kan? Tak kira suami ke, tak kira bini ke, kalau jenis mulut suka mencarut, suka menyumpah, maknanya hatinya tak hati tak elok. Tengok Nabi SAW, ada ke hadis, ada cerita Nabi mencarut, menyumpah? Tak ada.
Tu je dia punya CP dia situ je. Senang tengok. Nah, kalau dia buat macam yang Nabi buat, tu elok dah tu. Kalau dia buat benda yang Nabi tak buat, benda tak elok, tak elok lah tu. Betul. Tak ada istilah mulut jahat hati baik tak. Kerana mulut itu arahan hati. Bila hati bersih, dia akan menyuruh mulut bercakap yang baik-baik. Kalau hati baik, dia akan mengarahkan jari menulis yang baik-baik. Sama je. Kalau hatinya baik, dia akan arahkan jari tulis yang baik-baik, tulis yang berakhlak, tulis yang bersopan. Kalau hatinya jahat, dia akan arahkan jari tulis yang jahat-jahat, yang tidak berakhlak. Ngaji baik-baik. Niat ngaji baik-baik. Duduk dalam majlis ilmu, niat ngaji baik-baik. Tu saya dah ada letak dekat situ. Jaga adab dan akhlak. Siapa tak beradab, berakhlak, saya hantar ke planet Zuhar dan tidak akan diambil kembali. Jaga adab. Ramai sangat dengar orang sebut mulut jahat tapi hati baik. Ramai tak mengaji. Ramai tak mengaji, ramai tak tahulah. Tu je. Ramai tak mengaji. Baik. Lagi sikit lagi. Keduanya bahawasanya ni dah mengaji, usahalah beramal, usaha beramal. Bahawasanya di dalam membanyakkan makan itu fitnah bagi anggota. Jadi makan banyak yang halal tadi itu boleh bagi kesan juga pada anggota kita ni. Rupanya kita tak tahu kenapa mata kita ni suka tengok benda haram, kenapa mata kita ni suka tengok benda lagu-lagu, kenapa lah telinga kita ni dia tak nak dengar. Kalau jenis dengar, telinga dia tak suka dengar yang membawa faedah akhirat. Dia tak suka dengar Quran, dia tak suka dengar salawat. Dia suka dengar apa? Lagu percintaan terhadap makhluk, lagu tentang kekecewaan. Ni. Dia suka dengar lagu-lagu apa? Tentang kekecewaan. Ingat, setiap apa yang didengar, dia akan memberi kesan pada hati. Sebab tu Islam menyuruh dengar yang baik-baik. Kalau mata ni disuruh tengok yang baik-baik, dia akan memberi kesan yang baik pada hati. Tapi kalau mata kita ni suka tengok benda tak baik, dia akan memberi kesan tak baik pada hati. Kalau telinga kita suka dengar yang tak baik, dia akan memberi kesan yang tak baik pada hati. Kita suka dengar lagu-lagu, entah apa-apa lagu bukan mengingatkan kita pada Allah, bukan lagu-lagu yang mengingatkan kita pada dosa pahala dah. Menambahkan kecintaan pada makhluk, memuji-muji makhluk. Kalau memuji makhluk tadi, makhluk tu Nabi SAW, tak apa, dia manusia biasa. Kemudian lagu-lagu yang menambahkan cerita tentang kecintaan, kekecewaan. Kau tinggalkan aku, kau menipu aku. Dah. Sebab tu hati kita payah nak jadi baik. Nampak tak? Sebab tu hati kita payah nak jadi baik. Sebab kita yang tak nak benda baik. Kalau nak baik, ni telinga kita ni dengar yang baik-baik. Sebab ulama bersandar, setiap apa yang kita dengar ni ibaratnya macam makanan ni.
Apa yang kita dengar ni macam makanan. Kalau yang masuk tadi makanan yang baik, dia akan beri kesan baik. Kalau yang masuk tadi makanan yang jahat, dia akan jadi penyakit pada hati. Begitulah juga ni. Kalau yang kita dengar ni ilmu yang bermanfaat, Al-Quran, solawat, zikir, dia akan bagi kesan yang baik pada hati. Tapi kalau yang kita dengar tadi, benda yang lagu-lagu, perkataan yang haram, umpatan, tuhmahan, ngadu domba, lagu-lagu yang tak apa-apa lagu, ni dia akan memberi kesan buruk pada hati dia. Hujan. Betul. Dengar lagu tu makinlah kecewa, betul? Tu jangan dengar lagu-lagu macam tu setan tu. Setan duk nafsu, duk hasut kita suruh dengar lagu-lagu macam tu. Kita kena bijak. Imam Ghazali pesan dah, kita kena tahu cara setan nak merosakkan kita. Cara setan nak merosakkan hati kita, cara setan nak merosakkan kita macam mana. Kita kena bijak daripada setan lah. Kena bijak daripada setan. Kemudian dan jika ada ia lapar, ia perut tadi, maka adalah segala anggotanya sekaliannya dapat petunjuk daripada Allah. Tiada ingin kepada sesuatu daripada ini, dan tiada suka dan berahi baginya. Dia terbalik. Kalau perut dia lapar, suka berpuasa, dia akan bagi faedah yang sebaliknya pula pada anggota tadi. Kalau perutnya lapar, sedikit makan, dia akan menjadikan anggota tadi seronok nak buat benda yang memberi faedah akhirat. Dia terbalik. Tengok bulan puasa lah, tengok bulan puasa. Macam mana kelakuan kita bulan puasa? Perut lapar tapi tengok amalan kita macam mana. Mata daripada tak suka pandang Quran, pandang Quran. Daripada tak solat jemaah, padahal lapar ni. Malam-malam pergi surau, betul? Padahal jadual kerja macam biasa, jadual sekolah macam biasa, anak-anak sekolah macam biasa. Tapi lepas maghrib, dah siap-siap pergi dah. Pergi masjid dah. Lepas isyak pergi dah. Sebelum isyak pergi masjid, balik pukul 10 dah boleh. Betul tak? Tapi bila dah tak puasa, ghaibal ghuyub. Dah tak puasa, ghaibal ghuyub. Dah mula-mula dah macam-macam alasan dah tak boleh nak pergi ke surau masjid dah. Padahal bulan puasa boleh pergi surau masjid. Cik tengok, perasan ke tak perasan? Solat tarawih apa? Lepas isyak. Betul? Solat tarawih lepas isyak, habis dekat pukul 10. Tapi boleh ramai pergi masjid. Lagi lambat balik rumah, boleh pula. Tapi bila dah tak puasa, lepas maghrib tak boleh pergi surau. Balik isyak balik ya. Lepas isyak balik ya. Tapi tak boleh nak pergi surau macam ni. Nampak tak tu? Bulan puasa boleh, ringan je. Tapi bila dah raya habis, anggota kita dah jadi berat. Dah jadi berat dah. Kita pun terfikir macam mana bulan puasa tu sanggup keluar tu sembahyang tarawih boleh. Rajin sembahyang tarawih. Rajin buat yang sunat tu. Tapi yang fardu ain tak ngaji pula dah. Solat tarawih ramai pergi, fardu ain tak ada orang. Pelik sungguh. Kena tipu dengan setan. Solat tarawih apa hukum? Sunat. Berdosa tak? Tak sembahyang tarawih? Tak berdosa. Tapi kalau tak ngaji fardu ain, berdosa tak?
Berdosa. Tapi tengok orang solat tarawih dengan ngaji Fardu Ain mana ramai? Nampak tak tu? Solat tarawih lebih ramai daripada mengaji Fardu Ain. Yang buat amalan sunat lebih banyak daripada yang buat yang wajib. Kena tipu dek setan. Kena tipu dek setan. Setan kata buat yang sunat-sunat ni, yang wajib jangan, kata dia. Puasa-puasa pun kena tipu kita Sebenarnya telah berkata Ustaz Abu Ja'far rahimahullah ta'ala bahawa perut itu satu anggota, jika lapar ia kenyang segala anggotanya, yakni tetap segala anggotanya, dan jika kenyang ia lapar segala anggotanya. Dia terbalik. Bila perutnya kenyang, anggotanya ni jadi lapar, maknanya nak buat benda-benda yang sia-sia. Tapi bila perutnya lapar, anggotanya jadi kenyang daripada nak buat benda yang sia-sia. Dia terbalik. Bila lapar, anggota ni jadi seronok nak buat amal. Bila kenyang, anggota ni seronok nak buat benda sia-sia. Itu. Dan jumlahnya adalah pekerjaan ini bawahnya segala perbuatan laki-laki dan perkataannya laki-laki, atas kira-kira makannya. Semua laki-laki masuk perempuan lah. Masuk perempuan, yang kata perempuan tak masuk pula. Sebut laki-laki masuk perempuan. Lama-lama kan dia kata laki-laki je tak dia makan banyak, kita perempuan tak apa. Sama je tu kelima lah. Dan minumnya jika masuk yang haram, keluarlah yang haram. Dan jika masuk yang lebih-lebih, keluar pula yang pula seperti makanan itu, keluar lebih pula. Kalau masuknya berlebih-lebih, keluarnya pun berlebih-lebih. Kalau masuknya haram, keluarnya yang haram. Seperti makanan itu benih perbuatan, dan segala perbuatan itu tumbuh nyata ia perbuatan daripada makanan dari itu. Jadi sebab tu dalam Islam ni dia ambil penting juga bab makan ni. Allah subhanallah, Maha suci Allah yang menjadikan agama Islam ni agama yang bersih, suci, yang syumul, ambil berat segala hal, segala benda dia ambil peduli. Perbahasannya semua dibincangkan. Subhanallah. Beruntunglah orang-orang ni, beruntunglah kita ni menjadi umat Islam. Beruntung kita, sangat-sangat beruntung. Sebab tu Allah Ta'ala sangat benci kepada orang yang murtad. Sebab apa? Allah dah letakkan dia di dalam satu agama yang sangat-sangat suci, bersih, zahir, batin. Tiba-tiba dia keluar pergi duduk tempat kotor. Sebab tu Allah benci sangat-sangat orang kafir murtad ni. Syukur kita Allah jadikan orang Islam. Sebab tu orang yang murtad Allah benci, sangat-sangat benci. Benci sangat-sangat. Allah Ta'ala sangat benci orang murtad ni. Sebab apa? Dia tak bersyukur Allah memilih dia menjadi orang yang duduk dalam agama yang paling bersih, zahir batin bersih. Tapi dia tak suka, jadi melompat masuk dalam longkang. Melompat pergi tempat najis. Allah benci dia tak bersyukur dengan nikmat Islam yang Allah bagi. Kita kena jaga baik-baik, hargai Islam tu baik-baik. Macam mana cara hargainya? Amalkan Islam tu. Bukan sekadar menjadi orang yang beragama Islam, tapi tidak mahu mengamalkan Islam tu dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Usaha amalkan Islam tu, zahirnya dan batinnya. Usaha amalkan ni. Kita ni nak mati. Ingat kita ni nak mati. Kita ni nak mati. Bila lagi kita nak jadi orang baik? Bila lagi kita nak usaha jadi orang baik? Dah puluh tahun kita ni duduk jadi orang tak baik. Puluh tahun hati kita ni tak baik. Puluh tahun dah anggota kita ni tak baik. Bila kita nak jadi orang baik? Kita dah semakin dekat dengan liang lahat dah. Semakin dekat dah dengan liang lahat kita dah. Sudah-sudahlah. Cakap dengan nafsu tu, nafsu aku penat dah.
Aku penat dah ikut kehendak Engkau selama ni. Sekarang aku tak nak dah ikut kehendak Engkau dah. Aku nak ikut kehendak Allah, aku nak ikut perintah Allah. Aku nak usaha mentaati perintah Allah zahir dan batin, supaya Allah terima aku, supaya Allah ampunkan segala dosa-dosa aku, supaya aku selamat balik akhirat, supaya aku mati husnul khatimah, supaya Allah redha pada aku, supaya Nabi kasih kepada aku. Aku puluh tahun dah ikut kau nafsu. Aku ni selalu dah kau tipu nafsu. InsyaAllah tidak mustahil. Yang penting kita berusaha bersungguh-sungguh kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Abaikan makhluk, abaikan makhluk. Sebab kita beribadah kerana Allah, bukan kerana makhluk. Jangan disebabkan makhluk kita tidak mahu mentaati perintah Allah. Jangan disebabkan makhluk kita tak nak ataupun tak boleh nak ikut perintah Allah. Jangan kita tepikan makhluk nak pelekeh, makhluk nak petikai, makhluk nak condemn, makhluk nak pelekeh, makhluk nak pesenda, makhluk nak mengejek. Pedulikan. Itu rintangan untuk kita melakukan ibadah. Allah sengaja mendatangkan makhluk tadi nak tengok sekuat mana kesungguhan kita nak mencari redha Allah. Jangan terkesan dengan makhluk tadi tu. Jangan terkesan. Dia nak condemn, dia nak komplain, dia nak pelekeh, dia nak petikai, dia nak mengejek, dia nak mengada domba, dia nak memfitnah. Tak payah peduli, jangan risau. Makhluk tadi tu tak boleh memberi berkah pun. Dia tak boleh memberi berkah pun. Yang penting kita tahu apa yang kita buat ni benda yang baik, benda yang betul, benda yang Allah redha. Teruskan. Tak abaikan kata manusia tu, abaikan sikap orang lain tu. Kerana yang beri kebajikan kepada kita adalah Allah. Yang mengampunkan dosa kita juga Allah. Yang memberi pahala juga Allah, yang mengampunkan dosa juga Allah, bukan makhluk. Jadi pedulikan makhluk-makhluk yang negatif, pedulikan. Jangan disebabkan makhluk-makhluk yang negatif tadi kita menjauhkan diri daripada apa yang Allah redha. Jangan. Tak bijaklah kita kalau macam tu, tak cerdiklah kita. Nanti sampai bila-bila kita tak akan ada kemajuan dalam ibadat kalau memikirkan sampai bila-bila. Sebab makhluk ni akan ada ganggu kita sampai bila-bila akan ganggu. Jadi kalau kita fikirkan makhluk, memang kita tak akan dapat beribadat sampai bila-bila. Percayalah. Sampai bila-bila kita nak orang puji kita. Tak semua orang akan puji kita, betul? Pasti ada yang maki, pasti ada yang cela, itu adat. Jadi kalau nak tunggu sampai semua orang puji kita, sampai semua orang sujud kepada kita, baru kita nak taat kepada Allah, tak ada lah jawabnya. Sebab tu tak payah peduli dengan makhluk. Tak payah. Betulkan niat kita nak beribadah kerana Allah, nak cari redha Allah. Orang nak buat tak elok dengan kita, biarkan. Jangan kita buat benda sama pada orang. Bila kita buat benda sama, samalah kita 2 kali 5 jahat juga, 2 kali 5 tak baik juga. Jangan. Kita bila dah mengaji ni, Allah ujilah kita nak tengok manfaat ke tidak ilmu yang kita belajar. Dah belajar tentang hasad, dah belajar tentang dengki, dah belajar tentang mengumpat, dah belajar tentang pemaaf, merendah diri, sangka baik. Uji nak tengok berjaya ke tidak, beramal ke tidak. Begitu. InsyaAllah lah. Mudah-mudahan cukuplah sekadar tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala a'lam wa ilmu atam. Teruskan mengaji, apapun mengaji sungguh-sungguh, betulkan niat kita, jaga hati kita, bersihkan hati kita, baikkan hati kita. Jangan saling bersangka jahat, jangan saling mendoakan yang tidak baik. Cabar diri kita, cabar nafsu kita, cabar diri kita. Kalau betul kita baik, kalau betul nak jadi baik, kita cuba usaha hiaskan hati kita dengan segala sifat yang baik-baik. Itu akan menguntungkan kita, percayalah.
akan menguntungkan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan berkah majlis ilmu kita pada malam ni, sekalian yang hadir, yang mengikuti, mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah, diberi umur yang berkah, diberi kesihatan, keafiatan yang baik, yang penuh berkah. Mudah-mudahan Allah memberi, meluahkan rezeki yang halal lagi berkah, memberi kesihatan, keafiatan yang baik. Mudah-mudahan yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit, dengan demam dan macam-macam lagi lah, macam-macam jenis penyakit, mudah-mudahan diberi kesihatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya penyakit hati. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan segala penyakit-penyakit hati kita. Dengan rahmat Allah, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit hati. Yang mana penyakit hati jauh lebih besar celakanya, jauh lebih besar bahayanya daripada penyakit zahir. Maka kita harap Allah Ta'ala membersihkan, menyembuhkan segala penyakit-penyakit hati yang merugikan dunia dan akhirat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dilahirkan di kalangan kita, keturunan kita, anak-anak yang soleh, yang solehah, yang bertakwa, yang berjaya dunia dan akhirat. Yang isteri dijadikan isteri yang taat pada suami, yang jaga marwah, yang bertakwa kepada Allah. Yang suami, mudah-mudahan Allah jadikan suami yang bertakwa, yang penuh kasih sayang, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan kita semua sahabat yang baik, berkawan, berkenalan kerana agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doa juga kepada Allah, moga-moga memberikan kemenangan, kejayaan kepada seluruh umat Islam yang sedang ditindas oleh orang kafir harbi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memporak-perandakan mereka, menjahanamkan mereka, menghancurkan mereka, yang orang kafir harbi tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghancurkan mereka, menjahanamkan mereka, mengalahkan mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kemenangan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghantarkan tentera-tentera Allah dalam membantu para mujahidin dan mana umat Islam yang sedang berjuang mempertahankan marwah mereka. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih lana wa qurabati lana fi dinina ma'al qudri wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Jazakallah khairan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Moh apa tu? Moh minum lah. Masih. Jazakumullah khairal jazak. Terima kasih sahabat-sahabat yang ikut kelas, semoga bermanfaat. Terima kasih semualah yang ada kongsi-kongsi rezeki. Jazakumullah khairal jazak. Begitulah kepada kalian yang lain semuanya, tidak terkecuali semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Azman, itulah Azman, sudut Melaka tak nak. Jom.
Baik. Selamat rehat. Yang nak rehat, selamat rehat. Ya Karimu anta Allah. Ustaz minum madu lah. Itulah tu. Ada gak minum? Malam ni makan apa? Tak tahu lagi dah ni, nak tengok ni apa makanan dia orang hidangkan ni. Ya Allah ya Karim. Allahu Akbar. Hujan dah berhenti lah? Kejap hujan. Lalu je. Tumpang lalu. Hujan tumpang lalu. Mana dia orang ni? Dah lari semua? Bang? Mana dia orang? Tadi bukan ramai dalam surau tadi. Oh, itu bukan orang Ustaz. Cik. Janganlah Ustaz. Lah tadi dalam surau kan ramai. Mi rebus Singapura tak ada lah Azman. Mi rebus Singapura tak ada. Malah ni Allah Muhammad. Makan ringan-ringan je kan ni. InsyaAllah baik. Terima kasih baik. Terima kasih semua yang hadir. Selamat rehat dah malam dah ni. Selamat berehat dah malam dah. Selamat berehat. Selamat berehat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. InsyaAllah. Baik, insyaAllah. Amin ya Rabb. Belum ke 9 ni. Malana maulan siwa Allah. Amin. Mancing? Tak sihat. Nantilah. Demam? Tak ada. Auta je tu demam tu lah. Auta je. Zahir je memang. Ada bohong ni oh. Jangan tak ada alasan oh. Jangan tak ada alasan nak ponteng kelas. Katalah demam lah, inilah. Sihat je. Sihat je sebenarnya. Allah Rabbi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Bismillah wa ala barakatillah wa sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey sahabat, saya nak makan dululah, tak boleh tengok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ah. Roti Johan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Selamat rehat, selamat rehat. Tak senang. Ngaji. Pocik ni pocik. Balik ah. Sallallahu. Malam yang tak larat semalam. Tak larat semalam. Sebelum tu ayat tu. Tapi semalam tak boleh. Tak boleh jadi. Tak urat ke? Dia punya lain dia macam masalah. Dengan yang kena ni Ustaz, influenza. Sekarang demam, bukan demam biasa tau. Apa nama demam dia? Dia ada influenza A, influenza B. Paling teruk B. B pun itu. Tapi doktor cakap lah, kalau nak baik senang je, pergi ke tempat orang ramai. Kena orang lain pergi lah. Dia macam tu. Bluetooth. Dia Bluetooth ke? Bahasa moden. Doktor pakar cakap. Adik saya kena.